Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan 1A, kami akan membentangkan mengenai tajuk kami iaitu alat-alat berfikir. Saya, Afni, bersama-sama dengan rakan saya iaitu Auni dan Nadia akan membentangkan mengenai tajuk ini. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Saya dan rakan-rakan sekumpulan saya akan mengaitkan alat-alat berfikir dengan isu yang kami akan ketengahkan, iaitu isu sekolah dan pengajaran serta pembelajaran di sekolah. Kami akan kaitkan dan berikan aplikasi berdasarkan isu ini. Jadi, apakah itu alat-alat berfikir? Alat-alat berfikir terdiri daripada 7 jenis, iaitu AGO, CAF, APC, FIP, OPV, PMI dan CNS. Alat berfikir yang pertama ialah AGO. Jadi, apakah itu AGO? AGO merupakan akronim bagi Aims, Goals and Objectives. Ia bertindak mengawal pemikiran supaya bertujuan, bermatlamat dan berobjektif. Jadi, AGO ini digunakan untuk menentukan tujuan, matlamat dan objektif sesuatu idea atau tindakan. Jadi, mari kita lihat aplikasi bagi AGO ini. Contohnya, apakah AGO hukuman gantung sekolah kepada pelajar yang gagal menghadiri kelas PDPR? Walaupun idea atau tindakan ini agak menimbulkan kontroversi dan banyak guru menentang tindakan ini, tetapi kita mesti lihat tujuan sebenar hukuman ini dijalankan. Yang pertama ialah meningkatkan bilangan kehadiran pelajar dalam kelas PDPR. Ini merupakan tujuan utama yang saya dapat katakan untuk AGO hukuman gantung sekolah ini. Kerana kalau kita baca berita atau di media sosial, memang banyak sangat guru memberikan komen bahawa pelajar yang menghadiri kelas PDPR kadang-kadang hanya seorang. Paling ramai 6 atau 10 orang, itu pun dikira sangat ramailah bagi guru ketika kelas PDPR. Tetapi malangnya ada guru yang pelajarnya langsung tidak mengikuti kelas PDPR yang dijalankan. Jadi di sini hukuman gantung sekolah ini dicadangkan supaya dapat meningkatkan bilangan pelajar yang menghadiri kelas PDPR tersebut. Seterusnya ialah AGO-nya ialah mengatasi masalah keciciran pelajar semasa PDPR. Baiklah, keciciran pelajar ini bermaksud pelajar gagal mendapatkan pendidikan utama di sekolah. Jadi, seperti yang kita tahu, pelajar yang gagal menghadiri kelas PDPR memang tidak dapat apa-apa maklumat daripada guru. Kerana sumber pendidikan dari sekolah ketika PDPR hanyalah menerusi internet, Webex, Google Meet, Zoom. Kalau pelajar tidak menghadiri kelas-kelas sebegini atau tidak membaca WhatsApp dalam grup yang telah guru sampaikan, pelajar memang akan terus ketinggalan daripada mengikuti pendidikan. Jadi, untuk mengatasi masalah keciciran, dicadangkan AGO hukuman gantung sekolah kepada pelajar yang gagal menghadiri kelas PDPR. Seterusnya ialah meningkatkan keberkesanan kelas PDPR. Memang kita tak boleh bandingkan kelas PDPR dengan kelas bersemuka. Jadi untuk meningkatkan keberkesanan kelas PDPR ini, dicadangkan AGO sebegini supaya pelajar terus mengikuti dan mendapatkan pendidikan dan maklumat yang sepatutnya dari guru mereka. Alat berfikir yang seterusnya ialah CAF. Apakah itu CAF? CAF merupakan akronim bagi Consider All Factors. CAF mengambil kira semua punca berkaitan dengan sesuatu isu ataupun idea. Tujuannya ialah untuk mengelakkan daripada meninggalkan perkara penting semasa proses berfikir.
dan seterusnya membantu untuk berfikir dalam skop yang luas. Jadi, mari kita lihat contoh aplikasi bagi CAF. Contohnya, apakah faktor-faktor pelajar gagal menghadiri kelas PDPR? Di sini saya senaraikan 4 faktor utama. Faktor yang pertama ialah faktor internet. Masalah internet sememangnya masalah utama semasa pembelajaran PDPR. Kita sedia maklum bahawa pelajar terutamanya yang dari luar bandar memang menghadapi masalah kelajuan internet rendah. Seperti yang kita tahu, Webex, Google Meet, YouTube, Zoom, aplikasi-aplikasi ini memerlukan capaian internet yang laju. Sekiranya capaian internet lemah, aplikasi-aplikasi ini gagal berfungsi dengan baik. Contohnya, aplikasi Webex. Sekiranya kita mengalami masalah capaian, pelajar mengalami masalah capaian internet yang lambat, akan terkeluar dari Webex tersebut. Kadang-kadang bila masuk Webex tapi tak dengar suara, apatah lagi ingin membuka video untuk nampakkan muka, memang tak boleh. Tambahan pula waktu cuaca hujan seperti sekarang, kita lihat waktu hujan memang capaian internet agak rendah berbanding waktu cuaca yang cerah. Seterusnya ialah faktor kewangan. Pelajar yang mempunyai keluarga yang ada masalah kewangan, tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membeli gadget. Seperti yang kita tahu, gadget ini diperlukan semasa kelas PDPR. Gadget ini merupakan tempat aplikasi-aplikasi ini digunakan oleh pelajar untuk menghadiri kelas PDPR. Tetapi kita lihat masalah kewangan. Pelajar mempunyai adik-beradik yang ramai. Contohnya 6 orang. 6 orang terpaksa berkongsi gadget telefon pintar ibu bapa. 2 telefon pintar untuk 6 adik-beradik, memang tak cukup lah. Jadi pelajar tersebut terpaksa bergila-gila dengan adik mereka. Contohnya hari ini kakak ataupun abang yang akan gunakan telefon pintar ibu untuk menghadiri kelas PDPR. Esok adik pula. Jadi tidak mempunyai gadget yang mencukupi, maka mereka tertinggal dari menghadiri kelas PDPR. Macam kita tahu, dalam 1 jam tu banyak sangat maklumat ataupun pengajaran yang guru sampaikan, tetapi disebabkan tidak cukup gadget, maka mereka terlepas daripada mengikuti pembelajaran. Faktor yang seterusnya ialah suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran yang tidak kondusif dan bising memang mengganggu konsentrasi pelajar untuk belajar di rumah. Contohnya seperti di rumah pangsa, rumah flat, terdengar suara jeritan kanak-kanak dari atas, bawah, kiri, kanan, memang sangat bising. Jadi memang tak boleh nak kawal perkara itu, memang di luar kawalan pelajar dan memang akan mengganggu konsentrasi. Dan juga pelajar yang rumahnya berdekatan dengan jalan raya besar, bunyi horn, bunyi siren kadang-kadang memang mengganggu. Dan faktor yang seterusnya ialah faktor motivasi diri. Pelajar kurang bermotivasi dan putus asa untuk belajar PDPR sebab rasa benda ni susah nak faham. Kalau belajar bersemuka pun susah faham, belajar semasa PDPR lagilah susah faham. Tambahan pula kalau ada masalah tak cukup wang untuk beli gadget kan, tak ada internet yang laju, memang akan rasa rendah diri dan rasa putus asa untuk sambung belajar. Terima kasih saudari Afni. Baiklah, saya Nur Auni Afiqah binti Abdul Razak akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan alat berfikir yang ketiga, iaitu APC. Jadi, adakah anda semua tahu apa itu APC? Mari saya jelaskan. APC adalah singkatan kepada Alternative Possibilities and Choices, atau dalam bahasa Melayu adalah alternatif, kemungkinan atau pilihan.
Untuk makluman semua, APC digunakan untuk mencari penyelesaian-penyelesaian baru, idea-idea baru dan cara-cara untuk melakukan sesuatu. Selain itu, APC membolehkan kita mengenal pasti alternatif, kemungkinan, pilihan sebelum membuat keputusan. Bukan itu sahaja, APC juga menggalakkan kita berfikir secara kreatif untuk melontarkan idea-idea yang mana idea tersebut adalah sesuatu yang jarang menjadi kebiasaan. Atau secara ringkasnya, idea yang lain daripada yang lain tetapi kreatif. Okey, contoh bagi APC. Situasi yang dipilih adalah menarik minat para pelajar ke sekolah. Jadi, apakah alternatif yang boleh diambil untuk menarik minat para pelajar ke sekolah bagi mengelakkan kes bunting? Pertama, guru dicadangkan untuk memakai pelbagai kostum yang menarik semasa mengajar seperti Iron Man, kostum kucing dan sebagainya. Hal ini bagi mewujudkan suasana yang seronok dan menarik ketika belajar. Yang kedua, pihak sekolah memberikan smartphone seperti iPhone 13 dan tiket percutian kepada pelajar-pelajar yang mencapai kehadiran penuh ke sekolah dan mempunyai ciri kepribadian sahsiah yang terpuji dan baik. Seterusnya, yang ketiga, cipta robot untuk mengajar di hadapan kelas, iaitu dengan menggantikan guru, di mana guru hanya menjadi pemantau bagi pelajar-pelajar sahaja. Yang terakhir adalah pelajar belajar dan membuat kerja-kerja sekolah dengan menggunakan tablet sahaja, di mana tidak perlu membawa buku teks. Baiklah semua, kita beralih kepada alat berfikir yang keempat, iaitu OPV. OPV adalah singkatan kepada Others People's View, atau dalam bahasa Melayu adalah pandangan orang lain, iaitu merujuk kepada pelbagai pihak lah. Baiklah, alat pemikiran jenis OPV ini digunakan untuk mengambil kira sudut pandangan orang lain. Kadang-kala disebabkan oleh persepsi yang kita amalkan, kita gagal melihat sesuatu perkara dari perspektif lain. Justru, keputusan yang dijana belum tentu disukai atau dipersetujui oleh orang lain. Jadi, inilah sebabnya alat berfikir OPV ini diaplikasikan atau digunakan bagi meluaskan pemikiran dan persepsi kita dengan membantu mengambil sudut pandangan orang lain. Contoh situasi bagi alat pemikiran OPV adalah pihak KPM dan IPTA mencadangkan pembukaan semula sekolah dan universiti sepenuhnya secara bersemuka menjelang fasa endemik COVID-19. Sebelum cadangan seperti yang dinyatakan di dalam situasi tersebut dilaksanakan, alat berfikir OPV digunakan bagi melihat pandangan orang lain seperti pandangan ibu bapa, pandangan para pelajar sekolah, pandangan para pelajar universiti, pandangan tenaga pengajar iaitu para guru dan pensyarah, pandangan kerajaan seperti MKN iaitu Majlis Keselamatan Negara dan KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, pandangan kaki tangan kerja seperti pekerja kantin, tukang cuci dan sebagainya pun diambil kira dalam mempertimbangkan tentang situasi ini untuk dilaksanakan. Seterusnya, alat berfikir yang kelima adalah FIP, iaitu First Important Priorities. Baiklah semua, apakah yang dikatakan dengan alat berfikir FIP ini dan bilakah dapat digunakan? FIP menumpu perhatian kepada prioriti kita semasa membuat keputusan, di mana FIP ini digunakan untuk mengambil kira perkara-perkara yang patut diberi keutamaan. Alat berfikir FIP dapat membantu pemikir menyenaraikan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan kemudiannya memilih faktor-faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Dan yang terakhir, harus diingatkan bahawa FIP tidak boleh digunakan selepas penggunaan alat berfikir CAF dan C dan S. Contoh situasi yang menggunakan alat berfikir FIP adalah situasi berikut, iaitu faktor atau perkara yang memajukan pentadbiran sekolah. Jadi, pada mulanya, kita hendaklah menyenaraikan kesemua faktor dalam memajukan pentadbiran sekolah. Yang pertama adalah bilangan tenaga kerja, yang kedua bilangan para pelajar, yang ketiga adalah disiplin, yang keempat adalah kecermelangan akademik pelajar dan yang terakhir adalah kualiti pengajaran. Jadi,
faktor atau perkara yang diberi keutamaan memajukan pentadbiran sekolah adalah faktor 4 dan 5, iaitu kecemerlangan akademik para pelajar dan kualiti pengajaran. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Dadia Nabila. Alat berfikir yang seterusnya ialah PMI, iaitu plus, minus and interesting. PMI ini digunakan untuk menilai idea dari segi kebaikan, keburukan dan apa yang menarik tentang idea tersebut. Penggunaan PMI akan menggalakkan pemikir daripada cenderung kepada pemikiran beremosi ataupun negatif. Melalui PMI, kita boleh mengasingkan apa yang baik, apa yang buruk dan apa yang menarik dan membuat perbandingan antara ketiga-tiga tersebut dengan jelas dan teratur. Contoh PMI ialah aplikasi teori behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. Teori behavioris ini mengenai tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku manusia dapat diukur atau dilihat dengan memberi fokus terhadap tingkah laku baharu yang diulang sehingga menjadi tingkah laku lazim. Plus bagi aktiviti ini ialah guru dapat menetapkan matlamat yang spesifik. Minus iaitu keburukan, murid akan menjadi pasif dalam pembelajaran dan hanya dapat pengetahuan daripada guru sahaja. Interesting ialah terdapat 3 hukum yang dikemukakan oleh E.L. Thorndike, iaitu hukum yang pertama ialah hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Seterusnya ialah CNS, iaitu kesan dan akibat. CNS ini digunakan untuk meramal pelbagai kesan dan akibat daripada setiap kesan. Ia membolehkan kita memandang ke hadapan atau memikirkan apa yang mungkin berlaku pada masa hadapan. CNS ini mempunyai 3 kesan, iaitu kesan jangka pendek, kesan jangka sederhana dan kesan jangka panjang. Contoh CNS iaitu kesan dan akibat. Contohnya, pelajar tidak perlu ke sekolah. Terdapat 3 kesan iaitu kesan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Bagi kesan pendek, ia dapat mengurangkan kes COVID-19 yang sedang menular sekarang. Pelajar hanya perlu menjalankan aktiviti pembelajaran secara atas talian di rumah sahaja. Bagi kesan negatif jangka pendek pula, ia akan menjejaskan pembelajaran pelajar. Bagi kesan jangka sederhana pula, kesan positifnya ialah ia akan memudahkan pelajar untuk belajar di mana-mana sahaja kerana mereka tidak perlu ke sekolah. Bagi kesan negatifnya, pelajar akan menjadi malas. Akhir sekali, kesan jangka panjang iaitu kesan positifnya ia dapat menjimatkan kos pembelajaran dan kesan negatifnya pelajar tidak lagi berminat untuk ke sekolah. Kesimpulannya, teknik berfikir yang dibincangkan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar. Sekian sahaja daripada saya dan rakan-rakan. Terima kasih kepada doktor dan kawan-kawan yang sudi mendengar pembentangan kami.